Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk standard pembelajaran yang seterusnya ialah 5.3 alkohol. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 5.3.1. Okey, memerihalkan proses penyediaan alkohol. Okey, yang 5.3 tadi bukannya standard pembelajaran itu ialah standard kandungan Okey, standard pembelajaran ni maknanya apa yang kamu kena tahulah. Isi-isi yang perlu kamu kuasai. Okay, sebenarnya benda ni yang paling penting sekali kalau kamu fokus, kamu ambil apa yang bila cikgu senaraikan standard pembelajaran ni kamu ambil. Oh, yang ni jadi mana kita kena tahu. Sebab yang soalan peperiksaan sebenarnya dia semua tunjuk, dia semua ambil maklumat daripada standard pembelajaran. Okey, boleh ni faham ni? Bukan kata-kata kosong je kita cikgu letak sini. Jadi maknanya kamu kena faham. Okey, aku kena tahu tentang penyediaan alkohol, saya kena tahu tentang sifat fizik, saya kena tahu tentang sifat kimia alkohol, okey, dan sebagainya. Okey, boleh ni? Faham? Okey, tu tujuan dia standard pembelajaran. Okey, kita tengok yang seterusnya ialah 5.3.2 mengenal pasti sifat fizik dan sifat kimia alkohol. 5.3.3 berkomunikasi tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okey, kemudian 5.3.4 berkomunikasi tentang pengambilan dadah secara berlebihan. Okey, cikgu nak tanya. Pernah mengambil alkohol tak? Jujur, kita respon kat sini. Tak. Okey, bagus. Okey, ramai yang tahu. Okey. Proses alkohol ni terjadi daripada proses apa tu? Kita pernah belajar dulu kan, rasanya macam ada pernah sentuh sikit dekat menengah rendah dulu. Macam mana kita nak dapat alkohol ni? Penapaian. Okey, tadi orang ramai kata tak kan? Okey. Siapa pernah makan tapai? Tapai ubi, tapai pulut. Okey, apa kesimpulan dia? Apa kesimpulan dia tadi? Daripada yang tak jawab tak makan alkohol ni. Jadi kita ada makan tak alkohol? Ada ambil tak alkohol? Mana ada lah kan. Sebab proses penapaian tu sendiri menghasilkan alkohol. Okey, jangan cakap tak pernah ambil tapai. Tapi biasanya kita makan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, tapi yang tu tidak memudaratkan lah kot. Jadi itu kena tanyalah. Kena tanya orang-orang pakar agama. Boleh tak makan tapai ni? Tapi tapai ni ada alkohol dan sebagainya. Jadi cikgu dah tahu jawapan dia. Tapi kamu tanya sendiri. Baru kamu faham. Kamu kata nanti alkohol haram apa semua kan. Itu perspektif kita kan. Tapi kita tak belajar dengan lebih tinggi lagi tentang alkohol ni. Jadi kamu tanya orang yang beragama. Kenapa tapai kita boleh makan tapi sedangkan situ ada alkohol? Contoh cikgu buka minda je lah. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya ialah 5.3.4 berkomunikasi tentang pengambilan dadah secara berlebihan. Okey, dadah ni maknanya apa ni? Kita rujuk kepada alkohol. Okey, pengenalan. Okey, kalau kita tengok struktur asal alkohol, okey, ada berapa jenis unsur yang ada dekat alkohol ni? Senaraikan kat sini. Tengok gambar ni. Apa yang kamu nampak? Apa unsur yang kamu nampak yang ada dalam dekat alkohol? Cepat, jangan lambat. Rafika je. Yang lain ni mana ni? Azim je. Azim karbon je nampak. Najwa hidrogen dengan karbon je nampak. Lagi. Hidrogen karbon. Apa ni? Tak boleh Syafiq. Dia kena pecahkan satu-satu. Hidrogen dan karbon. Okey, ada berapa ni unsur kat dalam ni?
Ada berapa unsur? Okey, betul Yasmin. Unsur hidrogen dan unsur hidrokarbon. Oh, ada 3 pula. Tapi kau bagi kat cikgu sini ada 2. Apa yang tertinggal tu? Karbon dah jawab betul. Hidrogen ada satu lagi. Cikgu nak tengok unsur je dulu. H tu hidrogen, C tu karbon. Jangan sebut OH. Cikgu tanya unsur dulu. O tu apa? O tu apa? Tak payah tanya OH dulu. Okey. Okey, jadi alkohol dibina daripada apa tu? Ada berapa unsur? 3. Apa dia? Karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Okey, jadi kita tengok kat sini, okey. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak perkenalkan OH ni apa. OH ni kita panggil dia kumpulan hidroksil. Kumpulan apa? Respon sikit, apa nama dia? OH ni. Unsur ada 3. Okey. Okey, dia ada satu gabungan kat situ. OH tu apa? Kumpulan apa tadi cikgu sebut tadi? Lain kali kalau nak kelang dengan cikgu, bawa sekali buku teks. Bagus. Jadi kumpulan hidroksil. Okey, kalau cikgu ada satu ni, ikatan apa ni kita panggil ni? Baru kita belajar tadi. Ikatan apa tu? Ikatan apa? Betul, ikatan kovalen tapi tak tepat Yasmin. Rasul, bagus. Ikatan kovalen tunggal. Okey. Kuat tak kuat ni ikatan ni? Kalau tunggal ni. Kuat atau lemah ikatan tu? Kuat atau lemah? Bagus. Okey, jadi makna ikatan tu adalah lemah. Okey, lemah sebab ikatan kovalen tunggal. Dia bukan double, dia bukan ikatan ganda 3. Kalau ada ikatan ganda 3 tu makna ikatan tu sangat kuat. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas asas ini. Okey, definisi alkohol. Okey, bila kita sebut alkohol ni, sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Nampak? Bila kita tanya unsur, dia ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Okey, proses penghasilan alkohol dikenali sebagai proses penapaian. Okey, apa yang ditapaikan oleh buat penapaian ni, apa bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses penapaian ni ialah sumber-sumber daripada karbohidrat. Okey, karbohidrat ni adalah satu benda yang kompleks, okey, yang berasal daripada gabungan glukosa. Okey, jadi contoh-contoh lain, glukosa, kanji, gandum, barley, anggur. Okey, kalau cikgu tanya gandum dan barley ni kita panggil apa ni? Kumpulan apa tu? Gandum dengan barley ni. Kumpulan apa kita panggil tu? Anggur tu kumpulan apa? Kanji, glukosa cikgu tak nak sentuh lah. Gandum dengan barley ni kumpulan apa? Kita panggil dia mesti kumpulan bijirin kan? Anggur ni ialah kumpulan dia ialah buah-buahan. Okey, jadi itu adalah contoh. Jadi maknanya semua benda ni kita boleh buat proses penapaian. Okey, satu lagi kadang-kadang penapaian ni cikgu pernah jumpa dalam buku rujukan dikenali sebagai proses fermentasi. Buang E tu. Okey, ejaan salah tu. Okey, fermentasi. Okey, fermentasi. Okey, dia sebenarnya dia ambil perkataan bahasa Inggeris. Okey, kemudian bahasa Inggeris tu kemudian dimelayukan. Okey, jadi kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia fermentation. Okey, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia dalam fermentasi. Itu adalah ayat yang bahasa Inggeris dimelayukan.
Okey, jadi itu antara contoh kalau kita tengok sumber-sumber pembendaharaan kata tu bertambah sebab banyak bahasa-bahasa asing tu telah dimelayukan. Okey? Faham? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, proses penyediaan alkohol. Okey, kalau kita tengok kat sini, dalam proses penapaian, enzim zimase. Jadi yang mainkan peranan yang paling penting ialah enzim zimase. Siapa yang hasilkan ialah yeast. Okey, okey. Bertindak balas ke atas glukosa dan menukarkannya kepada etanol dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey, kalau kita tengok tadi, okey, ingat je bila alkohol ni, okey, biasanya dia akan bergabung dengan satu kumpulan yang kita panggil tadi kumpulan hidroksil. Okey. Okey, jadi kita tengok tadi kalau apa tadi, apa yang kita belajar tadi? Apa beza, apa maksud kalau kita belajar etana dan etena? Apa tu? Etana tadi apa? Etena tu apa? Etana tadi apa? Kumpulan apa tu kita panggil? Hidrokarbon apa tu? Etana, etena. Alkana untuk etena. Alkina, etina. Faham tak ni? Hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, soalan cikgu. Apa etina. Etina ni kumpulan apa ni kita panggil ni? Kita dah belajar tadi. Etina tu apa? Rosso jawab cepat. Okey, jadi jawapan dia ialah memang kumpulan alkina. Okey, jadi bila dia dah bergabung dengan kumpulan hidroksil tadi, apa gabungan kumpulan hidroksil tadi? Kalau cikgu sebut kumpulan hidroksil tu, kumpulan apa tu? Kumpulan apa tu? Bila cikgu sebut hidroksil tu kumpulan apa? OH kan? Yang ada OH tadi. Kumpulan OH tu bila dia bergabung dengan OH, okey, kita dah belajar tadi. Alkana, etana. Okey, lepas tu alkina, etena. Kalau kumpulan alkohol, kita panggil apa? Bila OH ni dah bergabung, kita panggil apa? Cepat-cepat respon dengan cikgu. Etana, etena. Kalau dah bergabung dengan OH, dia akan jadi apa? Tahu ke tak tahu? Tak nampak lagi. Ya, betul. Yasmin. Etanol. Okey, kalau segi 8 dalam matematik kita panggil apa? Segi 8. Oktagon. Tu matematik. Okey, segi 8. Tapi kalau dia bentuk alkana, okey, cikgu tak nak pakai oktagon lah. Okey, kita pakai segi 5. Segi 5 apa? Pelik benar bunyi kan oktagon ni kan. Okey. Pentagon, betul. Kalau alkana, nama dia apa jadi? Rafika dah cepat dah tu. Bagus. Okey. Kalau dia kumpulan alkina, dia jadi apa? Kalau dia kumpulan alkohol, dia jadi apa? Okey, pentena betul. Okey, alkina kan saya tengok kamu dah expert, bagus, alhamdulillah. Kalau dia jadi dia bergabung dengan kumpulan alkohol, kita panggil apa? Segi 5 tu.
Lagi, lagi. Lagi cepat. Rafika, Yasmin lagi. Pandai pun. Okey, pentanol. Pandai. Bagus. Okey. Sekarang dah jelas tak ni? Okey. Jadi mana dia berubah? Mana hidrokarbon itu berubah daripada alkena, sekarang alkohol. Okey, jelas tak ni? Okey. Okey, katakan cikgu ambil metana. Alkana dulu. Kalau dia jadi alkina, dia jadi apa? Metana ialah bagus laju je kan. Dah faham ni. Kalau dia jadi masuk kumpulan hidroksil tu menjadi alkohol, dia jadi apa? Okey, bagus Okey, jadi dah nampak lah kan? Okey, nampak tak beza antara tadi hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu, lepas tu kita bincangkan alkohol. Jadi baru kita akan dapat kitaran tu jadi macam mana proses dia tu. Okey, boleh? Okey, jadi yang kita tak boleh ambil kat sini apa? Okey, kita tengok alkohol ni biasanya ayat yang terakhirnya ialah berakhir dengan OL, betul? Okey, kalau alkina dia akan berakhir dengan huruf apa? Ina kan? I kan? Kalau alkana dia akan berakhir dengan apa? Ana kan? Okey. Jadi kena ingat tu. Ni adalah konsep kamu kena faham tu. Okey. Jadi dia akan jadi apa? Ana, ina dan OL. Okey, jadi ingat satu lagi cikgu minta kamu ingat ada pelajar cikgu dulu pernah tulis Penadol. Penadol bukan alkohol walaupun huruf OL kat belakang. Jelas tak tu? Penadol ni Cikgu Azman sebab apa berakhir dengan OL kat belakang. Tu kumpulan alkohol ni, mana dia ada alkohol. Bukan. Okey, ingat semua yang berakhir dengan alkohol mesti OL kat belakang. Oktanol, heksanol, pentanol, metanol, etanol. Kalau yang alkina, etena, pentena, okey dan sebagainya lah. Cikgu tak nak lama lah. Yang ni selalu budak-budak kimia yang akan, pelajar-pelajar kimia dia expert lah benda ni. Kita ambil asas pun dah cukup dah. Okey. Jadi kalau kita tengok etanol yang diperolehi daripada proses penampaian akan ditulinkan melalui proses penyulingan. Okey, jadi maknanya bila kita dah dapat etanol tu, jadi makna etanol yang kita dapat tu bukan etanol tulen. Maknanya dia ada campuran dengan air lagi. Jadi kita perlu sulingkan. Okey, iaitu proses yang kita jalankan ialah proses penyulingan. Ingat, cikgu dah cakap tadi, benda yang kita nak bersih, kita nak dapat tulen, kalau bentuk cecair ialah penyulingan. Kalau benda yang kita nak dapat daripada pepejal ni, kita nak tulinkan, kita gunakan kaedah apa? Baru cikgu sebut tadi. Kaedah apa tu? Kalau benda pepejal, kalau kata kita nak dapatkan dia jadi tulen, pepejal tulen. Ya, bagus. Penghabluran. Jadi tolong ingat, jangan lupa ni. Jadi bila kita nak cerita tentang penulinan ni, first kali dalam kepala otak kita dan pemikiran kita, aku kena faham dia punya bentuk fizikal dahulu. Okey, kalau macam contoh, kalau penulinan ni, bentuk fizikal utama dia ialah cecair. Kalau cecair, ni cecair. Tak kisahlah bentuk apa. Petroleum tu bentuk cecair. Air sirap tu bentuk cecair. Okey, ini mesti melalui proses penyulingan. Okey, kalau dia bentuk pepejal, dia bentuk lebih kepada penghabluran. Okey, bukan penghabluran sahaja. Dia ada bentuk-bentuk yang lain lagi, proses-proses yang boleh menghasilkan benda-benda yang tulen. Okey, faham tak ni? Jelas? Jelas atau tidak? Okey, jadi cikgu harap jelas kimia ni bukan satu benda yang mudah. Tapi kamu kena faham. Bila kamu faham, kamu boleh jawab dengan mudah. Okey. Okey, satu lagi konsep penyulingan ni. Cikgu nak tanya kamu. Okey, tadi dalam etanol tidak tulen tadi ada apa sebenarnya? Apa cikgu sebut tadi?
Dalam etanol tidak tulen tadi, dia ada apa dalam tu? Ada dua bahan tu. Apa dia? Etanol tidak tulen. Okey, campuran etanol campur air. Faham tak tu? Etanol campur air tu ialah etanol tidak tulen. Okey, jelas? Okey. Jadi, kalau kita tengok etanol tu lain, air itu lain tapi dicampurkan. Jadi dia akan dapat satu sama je warna cecair tu. Okey, jernih. Tapi kita nak asingkan macam mana? Jadi kita gunakan kaedah penyulingan. Okey, kenapa kita nak gunakan kaedah penyulingan ni? Jadi kaedah penyulingan ni adalah satu proses yang digunakan untuk menulinkan cecair. Jadi beza utama dia ialah antara etanol dengan air ni, dia punya takat didih dia adalah berbeza. Jadi maknanya kalau kita tengok kat sini, etanol ni takat didihnya adalah lebih rendah berbanding dengan air. Air berapa takat didih dia? Boleh respon kat cikgu? Berapa takat didih air? Okey, betul. 100 darjah Celsius. Cikgu ingat RM100 tadi. Ayat dia penuh. Yazir, Rafika, Najwa, Syuhada. Dia suka sangat tulis ringkas-ringkas. Lepas ni tak mau dah tulis ringkas-ringkas. Tulis ayat penuh. 100 darjah Celsius. Okey, penuh. 100 darjah Celsius. Okey, bagus. Okey, jadi Rafika C besar lain kali jangan tulis C kecil. C kecil tu salah tu. Okey, darjah Celsius. Okey, bagus. Okey, jadi faham ni? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, sebelum tu cikgu minta kamu salin yang ni. Persamaan ni selalu keluar dalam SPM. Dia akan tanya. Okey, tuliskan persamaan bagi proses penapaian di bawah. Okey, jadi biasanya dia akan bagilah glukosa ni ada tapi etanol dia letak X tambah karbon dioksida. Apakah X? Salin ni dulu. Lepas tu dia boleh juga letak sini Y. Apakah enzim yang bertindak balas? Okey, ialah Zimis. Okey, siapa yang dah salin ni cakap dah. Siapa yang dah siap tulis dah. Jenang cikgu tengok kalau dah ramai dah nanti ramai boleh cikgu continue. Okey. Salin. Okey, kalau paling cantik letak situ simbol SPM. Ni selalu keluar ni. Tapi tu format KBSM lah. Tapi cikgu rasa tak lari sangat lah. Okey, ramai dah Okey, bagus. Okey, ini adalah proses penapaian. Okey, kita tengok kat sini. Campuran dia ialah pisang. Pisang ni daripada kumpulan apa tadi? Pisang. Kumpulan apa tadi? Baru kita sebut tadi. Buah. Tak tahu lagi. Okey, pisang bukan sayur Pisang sayur ke? Pisang buah lah kan. Okey, jadi pisang tu buah. Okey, lepas tu kita campurkan dengan yeast, kita campurkan dengan air suling. Masukkan dalam bekas ni. Okey, jadi ini kita panggil kelalang apa ni? Gambar rajah kelalang apa tu? Dia tulis tu kelalang kon. Okey, kelalang kon. Okey, lepas tu ada satu lagi kelalang dasar bulat pun boleh kita gunakan. Tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, yang ni ada macam gambar dia hilang sikit ni. Sebenarnya dia ni ada salo bercantum ke bahagian bawah. Okey, ke bawah ni hilang Gambar rajah ni hilang. Cikgu pun tak tahu kenapa. Tadi ada. Okey. Jadi masuk ke bahagian bawah salo ni kemudian direndamkan dalam air kapur. Okey, apa tujuan air kapur? Apa tujuan air kapur? Cepat. Kelas 5B. Apa tujuan air kapur? Yang ni kan yang cikgu dah cakap ulang-ulang kali pasal ujian gas ni. Kena hafal. Ujian gas tu ada 3 je kan gas dia kan. Okey. Air kapur ni untuk gas apa? Cepat. Respon. Gas apa? Air kapur tu. Kita nak tengok gas apa sebenarnya.
Boleh respon kat cikgu? Tahu ke tak tahu ni? Cikgu undur balik slide. Tengok betul-betul. Ke depan balik slide. Guess apa? Tulis. Najwa, mana ada gas karbon? Okey, gas karbon dioksida. Okey, bagus. Okey. Okey, kalau cikgu tanya apakah pemerhatian akan berlaku pada air kapur tu? Apa pemerhatian dia? Air kapur tu mula dia jernih, dia lepas tu jadi apa? Kalau ada air kapur masuk dekat gas karbon dioksida masuk ke dalam air kapur tu, apa akan jadi pada air kapur tu? Lambat respon ni. Air kapur tu warna dia jernih. Dia jadi apa? Okey, okey betul Yusri, bagus. Okey, jadi kalau kita cerita tentang perang salah Najwa, mana ada warna perang? Air kapur tak akan menjadi warna perang. Okey, okey, jadi bila keluar dalam soalan, okey, kalau katakan dalam kemahiran proses sains, dia suruh tanya tentang prediction lah. Okey, jangkaan. Okey, jangkaan apa akan berlaku. Tapi bila kamu nak jangka pun, kamu kena tengok juga apa bahan tindak balas tu. Okey, sebelum dia menjadi hasil tindak balas. Okey, jadi maknanya kita tengok, ada pisang. Pisang ni mewakili karbohidrat. Okey, ada yeast yang membekalkan zimase. Okey. Okey, kalau ada air ni adalah untuk benda tu larut. Untuk nak menjadikan medium larutan tu akan menjadi bertambah baik. Okey. Tu air suling. Okey. Jadi kita dah tengok kat situ dah ada. Rupanya ini adalah proses penapaian. Bila sebut je proses penapaian, okey, dalam kepala kita dia mesti hasilkan alkohol dan etanol, alkohol atau air sahaja. Okey. Alkohol dan juga gas karbon dioksida. Okey, air pula. Gas karbon dioksida. Okey, jadi kita dah tahu ada gas karbon dioksida. Okey, ni mestilah air kapur ialah ujian untuk gas karbon dioksida. Jadi kalau pemerhatian, okey, macam Yusri tu betul dah jawapan dia. Tapi paling cantik, kalau dia tanya tentang perubahan, kamu letakkan dia sebagai perubahan daripada jernih ke keruh. Boleh ni? Pemerhatian mesti berubah daripada satu tahap ke satu tahap. Okey? Dia tak boleh kita terus keruh saja. Jadi pemerhatian tu bila kita jawapan kita tu jawapan yang tak berapa baik lah. Okey, jadi kalau kamu nak jawab ialah pemerhatian ni apa tadi? Apa akan berlaku pada air kapur bila gas karbon dioksida tu akan dialihkan masa tindak balas ni? Okay, bila gas karbon dioksida masuk, okay, apa yang akan berlaku? Apa pemerhatian yang kita akan nampak pada air kapur tadi? Betulkan balik ayat tu. Saya nak semua orang type. Type kat chat tu. Apa perubahan yang akan berlaku? Cepat. Okey. Syuhada. Okey. Okey, Syuhada dah respon, Yasmin dah respon. Tapi cikgu tak nak jawab yang mana jawapan yang terbaik, cikgu tak nak beritahu dulu. Okey, lain cepat. Yusri dah respon. Okey, lagi? Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, siapa tulis, kalau okey dengar ni kalau siapa tulis perubahan jernih ke keruh sebenarnya salah. Kita rasa macam dah betul lah kita jawab, tapi sebenarnya salah. Okey, boleh tak respon kat cikgu, kenapa dia salah? Apa pula ni Amin, jauh sangat ni proses persulingan ni. Cikgu tanya pemerhatian air kapur tadi.
Okey, kenapa perubahan jenis ke keruh tu salah? Yes, dia tak ada subjek. Apa subjek dia? Apa subjek kita tu? Air kapur. Betul. Jadi kena sebut penuh. Jadi cikgu ucapkan tahniah lah siapa yang tulis tu. Air kapur menjadi berubah dari jernih ke keruh. Jadi baru tu jawapan yang kita panggil A plus punya jawapan lah. Faham tak ni? Kamu nak jawab sains tu mesti A plus, jawapan dia mesti macam tu. Kalau jawab macam macam apa je tadi, perubahan keruh ke tu macam umum. Okay, dapat beza tak? Tak apa, bagus. Saya suka kamu buat silap kat sini bawah. Macam ni cikgu nampak lah apa kesilapan kamu. Kalau kita tengok daripada chat saja, daripada bercakap tu pun kamu kadang-kadang saya tak tahu siapa yang buat silap, siapa yang buat betul. Okay, jadi bila kamu type kat sini, cikgu dah tengok. Cikgu dah boleh betulkan siapa yang betul, siapa yang salah. Okay, boleh ni? Faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okay, jadi jangan buat kesilapan. Okay, cikgu minta jelas, kekalkan. Jangan berubah lah. Okay, jangan hanya di PNP saja kamu kena bawa masa dalam menjawab periksa tu nanti. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kita dah dapat tadi etanol yang tidak tulen. Jadi etanol tadi atau apa akan ditulenkan dengan menggunakan satu kaedah. Ni baru dia tadi. Amin. Kaedah pun kau tulis persulingan penyulingan bukan persulingan. Persulingan mana ada ayat persulingan. Penyulingan. Penyulingan. Okey, itu adalah jawapan yang betul. Okey, jadi proses penyulingan ni, okey. Jadi kita dah cakap tadi, cikgu dah cakap tadi, alkohol campur air, dia ada dua bahan tu. Ada alkohol, ada air kan. Alkohol tak tulen tadi. Okey, jadi maknanya bila kita nak dapat alkohol tulen ni, kita mesti tentukan dia dengan melihat suhu. Sebab apa? Sebab apa? Kenapa kita perlu lihat suhu? Respon kat cikgu. Bila kita nak tulenkan alkohol tu, kita kita nak tak apa. Tersasul tak apa. Okey, kenapa kita nak tengok termometer bila kita panaskan alkohol tidak tulen tadi? Sebab kita tahu dalam alkohol tidak tulen ada dua bahan tadi kan. Apa bahan yang alkohol tak tulen tadi? Ada dua bahan, apa dia? Respon kat cikgu cepat. Bagus, saya sekarang dah suka dah kamu macam ni. Bila kamu respon, maknanya saya tahu siapa yang buat silap, siapa yang buat salah. Okey, ada air dan juga etanol. Okey, apa beza antara dua tu, air dengan etanol tu? Apa beza antara dua? Adakah dia sama, adakah ia berbeza? Beza, okey. Beza daripada segi apa? Beza daripada segi apa ni? Alkohol dengan air tu? Okey, atau etanol dengan air? Apa beza dia? Okey, Rasul lengkapkan ayat. Takat didih, tak ada subjek. Takat didih apa Rasul? Okey, cikgu sekarang nak betulkan kamu ni menjawab ni. Tak lama lagi dah kita nak periksa pertengahan tu, okey? Takat didih etanol dan air berbeza. Okey, tahniah. Okey, tu jawapan yang terbaik kita. Okey, sekarang kamu tahu tak kat mana bila kamu jawab soalan sains tu kamu buat silap? Kita rasa kita dah jawab betul tapi rupanya salah. Jelas tak? Ya, bagus Yusri. Yusri kekal kan. Jangan bila dah tahu mesti kena sebut. Okey, takat didih etanol dan air itu adalah kita punya subjek. Macam contoh kalau Rasul jawab tadi pun takat didih saja umum tak Rasul? Umum tak? Umum. Boleh tak cikgu bagi markah tu? Boleh tak cikgu? Tidak boleh. Sebab kita tidak merujuk kepada subjek apa yang kita nak bagi markah tu. Okey, jelas saya harap lepas ni tak nak buat silap dah. Saya yang risau ni sekarang yang tak masuk kelas. Okey, jadi kena rujuk. Okey, jadi bila kita panaskan sini, kita akan dapat dua suhu yang berbeza. Okey, jadi siapa yang akan meruap dulu? Okey, tadi kita dah sebut tadi.
Etanol ni takat didih ni adalah lebih rendah, alkohol ni adalah takat didih ni lebih rendah daripada air. Jadi siapa yang akan putus rantaian dia dulu? Akan naik dulu sebagai wap. Okey, saya nak tengok. Yusri jawab dia air. Okey, kalau cikgu tanya kalau air tu kenapa? Siapa yang takat didih yang paling rendah kat sini? Air ke alkohol? Katakan alkohol tu 60, air tadi 100. Siapa yang akan jadi wap air dulu? Dah kelang kabut dah pula. Jawapan dia mestilah Rafika pula air lagi. Kita akan dapat apa dulu bila kita panas? Okey, katakan tadi, okey, cikgu cakap tadi. Okey, katakan alkohol tu takat didih dia 60. Okey, air tadi takat didih dia 100. Bila cikgu panaskan tadi, apa yang akan menjadi wap dulu? Jawapan kamu dah jawab tadi ialah alkohol, betul? Okey, jadi kenapa alkohol? Kenapa bukan air? Semua orang jawab. Yasmin dengan Syafiq je. Cikgu anak murid cikgu ada 12 orang dalam ni yang masih kekal dalam line. Ya, betul. Jawapan dia ialah Rafika, cikgu nak tanya jawapan tu betul tu yang kau tulis tu. Rafika respon jawapan sendiri tu betul tak? Salah ke betul? Kenapa salah Rafika? Bagus. Tak apalah, bagus. Dah kenal pasti masalah, bagus. Cikgu nak kamu tahu silap. Bila kamu tahu silap, kamu perbetulkan kesilapan kamu. Okey, jadi mana takat didih alkohol rendah. Okey, jadi dia akan naik dulu. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, alkohol akan naik dulu bila dah sampai 60 termometer ni dah 60 ni. Okey, jadi dia akan masuk dekat condenser libik ni dulu. Okey, jadi dekat condenser libik ni kita tahu dalam dia ada air, dia akan akan menyejukkan wap alkohol tu dahulu. Jadi wap alkohol ni akan turun dahulu. Okey. Soalan cikgu. Okey, bila cikgu panaskan tadi 60, tiba-tiba apa yang kita perlu buat bila tiba-tiba suhu tu dah capai 100? Apa yang kita akan buat daripada eksperimen penyulingan ni? Apa yang kita akan buat? Apa yang kita akan buat kalau tiba-tiba termometer tu dah cecah 100? Cepat-cepat respon. Tak apa. Buat salah kat sini tak apa. Jangan buat salah kemudian hari. Okey, apa akan berlaku kalau tiba-tiba kalau suhu tu dah naik 100 darjah Celsius? Apa yang kita perlu kena buat? Cepat-cepat respon. Apa yang perlu kita buat? Okey. Tahu ke tak tahu? Okey, ramai tak tahu. Okey. Jadi cikgu dia macam ni. Okey, sekarang ni suhu tadi 60 je. Lepas tu cikgu akan ambil hasil sulingan tadi kan. Hasil sulingan tadi ialah alkohol saja, betul? Tapi bila dah naik 100 darjah Celsius, apa yang akan berlaku? Air tadi menjadi wap air. Jadi bila kita biarkan masa tu lebih 100 darjah Celsius, jadi boleh tak kita dapat lagi alkohol tulen? Boleh atau tidak? Okey, kenapa?
Okey, betul, bagus. Tidak. Okey, kenapa? Tak apa, respon. Cikgu nak kamu respon. Kalau salah, salah. Tak apalah, salah kita betulkan je lah. Kenapa, kenapa? Okey, masa 60 tadi kita maintain je bekas kita nak collect alkohol tadi. Tapi bila tengok je 100 darjah Celsius tadi, okey, kita kena buat sesuatu. Sebab apa? Okey, sebab apa dia? Wap air tadi dah mula, air tadi telah menjadi wap air. Betul, dia akan naik. Jadi dia akan bercampur dengan alkohol yang kita kumpulkan daripada awal tadi, 60 darjah Celsius tadi. Okey, jadi apa yang kita patut kena buat ialah kita perlu tukarkan beaker untuk dapatkan hasil sulingan yang baru. Okey, apa hasil sulingan yang baru tersebut? Ialah air sahaja. Faham? Faham atau tidak? Kenapa? Sebab termometer tu dah 100. 100 bukan lagi menghasilkan alkohol, tapi dah mula menghasilkan wap air. Jadi wap air ni kita tak boleh, kita bukan nak wap air, kita bukannya nak collect air, kita nak collect alkohol. Kita nak collect alkohol tulen. Faham tak ni? Ini antara contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam konsep penyulingan ni. Okey, jelas tak ni? Okey. Jadi buku form 5 ada buku latihan tadi, cuba buat. Jangan tangguh-tangguh lagi dah. Okey, jadi cikgu harap kamu faham Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi mana proses kita nak dapatkan alkohol tulen, mesti first kali gunakan penampaian. Okey, lepas tu baru kita suling. Suling untuk dapatkan alkohol tulen. Okey, sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah dua bahan. Okey, apa pemerhatian anda tu? Okey, dalam ni air, dan ni ialah alkohol. Okey, apa yang kamu nampak kat situ? Apa pemerhatian kamu nampak? Ni selalu keluar dalam kemahiran proses sains. Okey, apa pemerhatian? Tuliskan. Apa pemerhatian yang kamu nampak? Daripada gambar eksperimen, bergerak tak gambar tu? Okey, bagus. Okey, Rasul. Okey. Apa pemerhatian yang kamu nampak? Bila dua campuran ni bercampur. Apa yang kamu nampak? Buat pemerhatian sikit. Selepas campuran tu berlaku. Apa pemerhatian yang kita boleh buat? Asal tadi jernih. Campur pun juga tidak jernih. Okey, apa pemerhatian yang kamu nampak? Okey, apa pemerhatian yang kamu nampak? Kena cekap lah sikit ni kemahiran proses sains ni. Macam mana boleh nampak wap air? Tak nampak wap air, Rasul. Yang kita boleh nampak kat sini apa je? Mendidih, nilai air meningkat, tidak berlaku apa-apa. Okey, Yazir punya tu jawapan yang paling bagus sekali tu. Tidak berlaku apa-apa. Tapi jawapan tu jadi betul ke salah tu jawapan kau tu, Yazir? Salah, pandai pun. Kenapa? Clue Yazir dah bagi dah tu. Okey, buat pemerhatian yang baik. Apa yang nampak kat itu? Rujuk Yazir punya. Bagus, Yazir dah bagi idea, tapi Yazir punya jawapan salah. Idea dah ada. Yazir dah ada idea dia tu. Baguslah tu. Nilai air meningkat. Okey. Nilai air meningkat pun cikgu rasa tak berapa tepat, Syuhada. Kalau kita nak cakap apa tu? Kuantiti air kan? Nilai air, macam mana kita nak nilai air tu? Kuantiti air meningkat ataupun isi padu air meningkat. Okey, Syuhada, boleh? Syuhada pun ada juga idea dekat situ. Okey. Jadi Syuhada punya idea pun cikgu boleh terima. Yazir punya idea cikgu boleh terima.
Tapi ayat yang terbaik. Okey, Syuhada buat ayat yang terbaik. Cikgu dah sebut tadi. Yazid buat ayat yang terbaik. Tapi saya nak yang paling nak sekali tu ini Yazid punya jawapan ni. Tidak berlaku apa-apa. Apa yang tidak berlaku apa-apa tu? Berlaku apa-apa air tu Yazid. Air tu bergerak tu bila tuang kan. Apa yang kita nampak tu? Okey, kuantiti air meningkat, isi padu air meningkat. Okey, so betulkan nanti. Syuhada kalau nak sebut macam tu. Okey? Okey, kita nak ambil clue Yazid tadi. Apa jawapan dia? Cepat. Apabila air dan alkohol, tak perlu, Yasmin tak perlu gunakan ayat apa ni. Apabila air dan alkohol dicampurkan tidak berlaku apa-apa. Ni bukan pemerhatian yang baik. Tapi jawapan dah ada kat situ. Tiada perubahan bagi air dan alkohol. Lengkapkan lagi Syuhada. Tambah lagi. Campuran air dan alkohol tidak ada sebarang perubahan. Perbaiki lagi Rafiqah. Tak berapa tepat tu. Sekarang kita tengok apa ni. Sama tak dengan air kapur tadi, konsep air kapur tadi. Tidak berlaku apa-apa selepas dituangkan. Okey, betul. Clue tu dah ada tapi tak berapa tepat. Jawapan tu tak berapa tepat. Okey. Okey, tak apalah. Jawapan tu kamu idea dah ada tu. Idea jawapan terbaik tu dah ada. Okey, memang jawapan clue dia memang tiada perubahan. Okey, tapi jawapan yang terbaik dia apa? Okey, jawapan yang terbaik tiada perubahan apa, Rafika? Perubahan apa tu? Tiada perubahan apa? Memang kita tahu kita campur tu, kita memang campur air dengan alkohol. Okey, jawapan yang terbaik ialah okey, cecair, jernih, kekal. Okey, terhasil apabila dicampurkan dengan air dan alkohol. Okey, cecair, jernih, terhasil, kekal. Cecair, jernih, kekal. Okey, apabila dicampurkan dengan air dan alkohol. Okey, boleh tak tu pemerhatiannya? Jadi kita nak tengok warna cecair tu sebenarnya. Okey. Boleh faham? Okey. Ataupun cecair jernih mengekalkan keadaannya. Boleh macam tu. Itu yang paling-paling baik lah jawapan-jawapan dia. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey. Jadi kita tengok tak ada perubahan apa-apa pun walaupun kita campur alkohol dengan air ni. Warna dia satu je. Okey, jadi jernih. Okey, jadi kalau kita tengok sifat umum dia, cecair jernih tidak berwarna akan dihasilkan. Okey, kemudian dia berbau kuat. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok orang suka pakai minyak wangi beralkohol. Sebab apa? Dia nak hasilkan bau yang sangat kuat. Okey, kenapa lagi satu? Okey, kalau dalam soalan kebat, kenapa kita perlu gunakan minyak wangi beralkohol? Sebab satu lagi tadi bau yang kuat dan satu lagi ialah takat didih alkohol yang rendah. Jadi bila takat didih alkohol yang rendah kena pada suhu yang sangat tinggi, jadi dia mudah meruap. Jadi wangi tu akan bawa ke tempat yang lain. Okey, faham tu? Okey, kemudian pelarut organik yang baik, maknanya kalau kita nak cuci sesuatu tu ni, alkohol adalah satu bahan yang mempunyai pelarut yang sangat baik. Okey, jadi larutlah kalau kita nak cuci macam ada alkohol, macam contoh apa dekat whiteboard kita tu, ada apa tu? Whiteboard kita tu. Ada bekas-bekas tulisan marker pen kan, betul? Betul tak tidak? Jadi selalu kalau cikgu kata dulu kalau nak cuci pakai cuci apa? Jadi kita pakai alkohol.
Why alkohol? Sebab alkohol ni pelarut organik yang baik. Jadi dia boleh membersihkan. Okey? Okey, jelas ni? Okey, kemudian dia bersifat neutral. Okey, neutral berapa nilai pH dia? Respon. Berapa nilai pH yang neutral? Oh, sedap tulis Yasmin dengan Syuhada, Aiman, semua tulis 7. 7 petala langit, 7 petala bumi ke? Apa jawapan dia? Betul 7, tak kata salah. Dah terbalik pula. pH tu pun cikgu rasa macam ejaan tu salah tu. Okay, kita nak sebut 7 dulu ke? Nasib baik Rasul dah keluar. Ikut Rasul tu. pH 7. Tahniah Rasul. pH 7. Bila sebut dia tanya pH tu, kena sebut lah pH 7. Jangan tulis 7. Okay? Boleh ni. Jangan buat silap lah. Saya tengok kamu okey. Tapi masalahnya kesilapan-kesilapan kecil yang kamu buat ni. Nilai, penerangan. Banyak buat silap. Okey, jadi jangan okey, dan dah tahu apa yang silap tu, jangan ulangi benda yang sama. Okey? Macam cikgu tengok tadi apa masalah, tak ada subjek. Okey, kemudian kamu tak ada nilai parameter, macam contoh yang ni lah. Okey, jadi kena buat penuh. Sains ni kena penuh jawapan dia. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, sifat fizik dan juga sifat kimia alkohol. Okey, kalau sifat fizik ni apa? Yang kita nampak. Kita nampak daripada mata kasar. Tidak berwarna, cecair pada suhu bilik, mempunyai bau yang tersendiri, takat didih meningkat apabila bilangan atom meningkat. Yang kelima, ketelarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom meningkat. Okey, itu adalah sifat fizik yang kita nampak. Tapi kalau sifat kimia, okey, dia berbeza sedikit dengan sifat fizik. Kita tak nampak sifat kimia ni. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Dia akan menyala dengan penyalaan berwarna biru. Okey, kalau warna biru ni biasanya merujuk kepada apa tu sebenarnya? Dia merujuk kepada pembakaran yang lengkap. Api yang berwarna biru. Kuning biasanya tak lengkap. Okey, jelas ni? Faham? Api gas kita warna apa? Api gas kita warna apa? Gas masak. Okey. Api lighter kalau dekat nak habis warna apa? Kalau banyak isi dia lagi warna apa? Oren. Oren betul ke? Check balik lah. Okey. Okey, jadi kita ingat biru ialah pembakaran yang lengkap. Okey, merah warna ni sebenarnya akan menentukan ni lah juga warna-warna gas yang digunakan tu. Okey, tapi biru ialah pembakaran yang lengkap. Okey. Okey, kemudian hasil tindak balas pembakaran alkohol ialah karbon dioksida dan air. Okey, contoh kalau kita bakar sampah tu. Bakar sampah lah dalam kehidupan seharian kita tu. Apa yang akan dapat banyak? Api ke asap? Api ke asap dulu? Kenapa asap? Sebab pembakaran itu tidak lengkap. Itu menghasilkan asap yang banyak. Pembakaran api yang lengkap biasanya asap dia kurang. Okey, jelas? Okey, faham? Jadi kalau kita bakar tu maknanya kita bakar biasa tu sebenarnya kita membakar dengan membebaskan gas toksik yang sangat tinggi. Itu sebabnya kalau kita tengok kita nak bakar sesuatu tu mesti dalam suhu yang sangat tinggi. Okey, jadi maknanya apa yang kita kena buat dulu? Bagi api banyak dulu. Baru kita bakar sampah. Bukan kita bakar sampah. Okey, jadi maknanya kalau kita bakar sampah kita dah menyebabkan pencemaran udara. Okey, kemudian hasil tindak balas antara etanol dan asid etanoik. Etanoik ni kalau kamu tengok tadi apa kita dah belajar tadi? Etana, etanol, etanoik.
Etanoik ni maknanya UIK kat belakang tu sebenarnya mewakili satu lagi proses yang kita kenali sebagai ester. Okey, faham? Jelas? Benda yang sama tapi telah berubah. Okey, alkana, alkina, alkohol. Bila akhirnya oik, oik tu bukan bunyi yang satu lagi tu lah. Oik ni ialah, maknanya itu ialah mewakili ester. Okey, ester ni ialah berbau wangi, buah-buahan dan larut sedikit dalam air. Ni yang biasanya kalau kita gunakan ester ni, macam contoh apa tu? Minyak wangi yang murah tu. Dia bukan pati. Dia sebenarnya kebanyakannya adalah ester. Okey, faham? Jelas? Imitate. Maknanya imitate. Macamnya perisa. Kadang-kadang perisa tu juga. Okey. Logik tak kadang-kadang kita tengok, okey, aiskrim durian ni sepanjang masa ada. Tapi kadang-kadang durian tak ada. Tapi aiskrim durian ada. Jadi durian bukan dihasilkan sepanjang masa. Okey, boleh ni faham. Kalau mangga, okeylah, logik lah. Mangga sepanjang tahun tu akan ada buah dia. Tapi itu ialah imitate. Ni imitate ni semuanya adalah ester. Okey, kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Okey, kita tengok bahan api merupakan bahan api yang baik, mudah terbakar, nyalaan biru. Kenapa nyalaan biru tadi? Respon kat cikgu. Kenapa nyalaan biru? Biru tu menandakan apa? Okey, pembakaran tu lengkap. Okey, ada asap atau tidak? Ada asap atau tidak? Okey, kebanyakan tak ada lah. Tapi kalau ada, tapi kuantiti dia sedikit. Okey, ada sedikit. Okey. Okey. Tapi kebanyakan dia tak ada. Okey. Pembakaran api tu lengkap. Okey, jadi kalau lengkap dia tak ada jelaga. Okey, apa maksud jelaga? Apa maksud jelaga? Okey, ada yang bentuk karbon tu lah. Okey, karbon dan sebagainya. Okey. Okey, perubatan digunakan sebagai antiseptik, disinfektan, pelarut, industri, pelarut dan juga bahan organik. Okey, pada industri cecair pencuci, digunakan untuk membentuk ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat. Bau cat yang kuat tu sebenarnya kadang-kadang itu adalah bau ester. Okey, etanadiol ialah sejenis alkohol yang digunakan untuk anti beku. Okey, kosmetik digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai barang kosmetik seperti minyak, wangi, lotion, gincu dan krim kosmetik. Yang ni kamu boleh cek sendiri. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, jadi ia boleh menyebabkan kemabukan yang meninggalkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Okey, kemudian kecacatan bayi ibu yang mengandung dikenali sebagai sindrom fetal alcohol atau FAS. Okey, bila kamu nak jawab FAS ni mesti huruf besar F-A-S. Okey, sebenarnya F-A-S. Okey, dia kamu tulis FAS. FAS ni kalau orang tahu ini semua berkaitan dengan alkohol. Okey, bayi dengan fetal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan terbantut. Ketagihan alkohol menimbulkan masalah sosial dalam keluarga dan mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Jadi cikgu setakat ni tak pernah dengar lagi lah kalau orang minum alkohol tu dia buat baik. Tak pernah dengar lagi. Dia langgar orang adalah. Okey, dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada yang seterus. Okey, ini adalah bentuk fast. Okey, orang bayi ni kena fast sebab parent dia banyak minum alkohol. Okey, kesan alkohol kepada organ manusia. Okey, yang pertama otak, rosakkan otak. Okey, koordinasi sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan pada badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Okey, itu semuanya lah otak. Okey. Mata, penglihatan kabur, peparu, kadar pernafasan meningkat, jantung, kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah tinggi,
perut, kerengasan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan juga ulcer. Okey, hati, kerosakan sel hati, okey. Sel hati mati dan mengeras, okey. Sirosis dan kanser hati, okey, ini semua adalah di bawah hati. Ginjal, kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Okey, dan akhir sekali pundi kencing, pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okey, ini semuanya adalah kesan-kesan alkohol. Okey, penilaian. Okey, salin ni soalan ni. Okay, lepas tu kita berakhirlah kelas kita hari ni. Okey, salin dah siap kamu tulis. Dah. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, sebab hadir ke kelas cikgu. Hari ni minta maaf cikgu terpaksa buat 2. Okey, cikgu nak gerakkan sampai bab 6. Okey, siapa yang boleh dah siap? Okey, cikgu benarkan kamu left group. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Siapa yang dah siap boleh left group. Okey, terima kasih. Okey, pastikan buat dalam buku SC2 Nanti naik sekolah kita doalah baik-baik dapat naik sekolah awal. Eksperimen kita berapa banyak tak buat ni. Okey. Okey, siapa yang dah boleh left group, cikgu benarkan. Tak apa, tak payah tunggu cikgu. Okey, terima kasih.